sesuatu perkara yang perlu kita ni tahu sebagai masyarakat. Manalah tahu nanti tiba-tiba melihat orang ada terkena serangan jantung dan sebagainya, apa yang perlu kita ni lakukan. Jadi hari ini memang banyak tetamu undangan kita, alhamdulillah. Apakah agaknya yang akan dikongsikan menerusi ilmu mengenai dengan jantung ini? Baik, atau tanpa melengahkan waktu, kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang bersama kita di studio Rampai Pagi pada pagi ini. Di sebelah kiri saya iaitu bersama dengan Yang Mulia Dr. Sophian bin Datuk Paduka Dr. Haji Johar, merupakan pakar kardiologi selaku Presiden Persatuan Jantung Brunei Darussalam. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang kita ucapkan ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Doktor. Dan seterusnya kita perkenalkan Nabilah Fazilah binti Haji Johani. Yang mana satu tu? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dan berikutnya tu, silakan. Ya, kita ada Adibah Syahmina binti Muhammad Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kalau di sebelah kanan saya, kita ada Siti Nabihah binti Haji Syaralidin, ya, betul ya. Assalamualaikum. Dan juga kita ada Amal Azimah binti Haji Johar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Muhammad Amir Salman bin Nur Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi selamat datang. Ini kami akan melihat ni kadang demonya. Okey. Inilah yang akan kita bawakan ya, menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Wawancara kita sempena sambutan Hari Jantung Sedunia, kesedaran mengenai jantung terhenti mengejut dan CPR. Semoga ia dapat memberikan manfaat dan juga panduan yang sangat baik untuk kita semua. Ya. Jadi silakan. Baik, Doktor, mula-mula kita akan bersama dengan Yang Mulia Doktor ya. Mungkin Doktor boleh memberikan penjelasan sedikit mengenai dengan baik pengenalan Cardiac Society, betul ya? Betul. Dan Hari Jantung Sedunia. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan Jantung atau Cardiac Society ini adalah sebuah organisasi bukan kerajaan yang dilancarkan pada tahun 2013 yang terdiri daripada kumpulan profesional kesihatan yang berdedikasi untuk memajukan sains dan seni kardiologi di Brunei dan mencapai standard antarabangsa. Tahun ini, Persatuan Jantung akan mengadakan konferensi saintifik pada 22 hari bulan November 2020 secara hybrid, iaitu secara online dan juga di bilik kuliah tertakluk kepada kebenaran dan syarat-syarat pihak berkenaan. Untuk keterangan lebih lanjut, sila lihat laman web kami www.cardiacsociety.org.bn. Tetapi hari ini saya mau membagi tahu kita mengenai Hari Jantung Sedunia. Hari Jantung Sedunia ini berlaku pada 29 hari bulan September tiap-tiap tahun dan adalah kempen global di mana individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia berpartisipasi dalam aktiviti untuk mengurus kesihatan jantung mereka dan orang lain. Melalui kempen ini, World Heart Federation menyatukan orang-orang dari semua negara dan latar belakang dalam memerangi beban penyakit kardiovaskular dan memberi inspirasi dan mendorong tindakan antarabangsa untuk mendorong gaya hidup sihat di seluruh dunia. Jadi tajuk ataupun topik yang kita bincangkan mengenai dengan jantung terhenti ni, Doktor. Kita bakal je. Okey. Jadi mungkin Doktor boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan jantung terhenti mengejut ini. Jantung terhenti mengejut adalah kematian tiba-tiba dan tidak dijangka yang disebabkan oleh kehilangan fungsi jantung. Kematian jantung terhenti mengejut adalah penyebab kematian semula terjadi terbesar di tempat seperti Amerika Syarikat yang menyebabkan kira-kira lebih dari 300,000 kematian orang dewasa di Amerika Syarikat tiap-tiap tahun. Kematian jantung terhenti mengejut mengandungi separuh daripada semua kematian akibat penyakit jantung. Dan kematian jantung terhenti ini mengejut ini berlaku paling kerap pada orang dewasa pada usia pertengahan 30-an hingga pertengahan 40-an dan mempengaruhi lelaki 2 kali lebih kerap daripada wanita. Kebanyakan kematian daripada jantung terhenti mengejut disebabkan oleh masalah jantung, terutama sekali penyakit jantung koronari yang kami ada banyak pesakit di Brunei, negara Brunei Darussalam ini. Jadi tadi yang doktor katakan lelaki yang lebih kerap. Kenapa agaknya tu dibandingkan dengan wanita? Ini perlu mesti kita ni tahu ni. Mana tahu kena kajutkan oleh isterinya kah? Khabar saya tahu. Betul. Ya, itu yang tadi mau tahu. Kenapa apa sebabnya, apa puncanya ya?
kami dah tahu pulang apa yang kenapa menjadi penyebab ya. Tapi kebanyakan kematian ini kami ada sejarah lihat ada sejarah bersigup merokok. Atau yang di dalam Brunei ini kebanyakan orang yang sigup rokok ini bahagian golongan lelaki, bukan golongan perempuan. Dan ada faktor-faktor lain macam makanan, minumum yang tidak sesuai, yang paling kerap di bahagian golongan lelaki. Jadi itu antara penyebab ya Auda akan akibat penyakit jantung ini. Baik, terima kasih doktor. Nanti kita akan kembali bersama dengan doktor lagi ya. Baik, untuk berikutnya kita bersama dengan Nabila, tetamu kita. Baik, mungkin Nabila dapat menjelaskan secara rinci mengenai dengan projek Your Heart Matters ini. Apa yang dimaksudkan di sebalik projek ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana menjemput kami pada pagi ini. Projek Your Heart Matters ini diungkayahkan oleh kami, iaitu 5 pelajar perubatan dari Institut Sains Kesihatan. Ia di bawah penyediaan 2 pensyarah UBD dan Dr. Sofian sendiri. Projek Your Heart Matters ini ia didirikan dengan bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai jantung terhenti mengejut atau bahasa Inggerisnya sudden cardiac arrest dan kepentingan prosedur CPR iaitu cardiopulmonary resuscitation. Ia di kalangan masyarakat umum dan melalui warga bekerja. Ianya sangat penting jika berlakunya kecemasan di tempat kerja maupun di rumah. Okey, baik. Jadi alhamdulillah sebenarnya banyak ataupun kita perlu meningkatkan kesedaran dan juga banyak inisiatif daripada beberapa pihak yang untuk memberikan kesedaran mengenai dengan penjagaan jantung ini. Okey, mungkin kita akan bertanya kepada Adibah ya. Okey, mungkin Adibah boleh menerangkan apa saja aktiviti yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan oleh kumpulan Your Heart Matters setakat ini. Okey, sebenarnya kami telah mengagak beberapa tempat kerja seperti agensi kerajaan dan juga syarikat swasta di mana kami memberikan taklimat mengenai jantung terhenti mengejut dan juga teori CPR. Selepas taklimat ini kami akan memberikan peluang untuk para peserta untuk mempraktikkan cara-cara CPR ini menggunakan manikin atau patung yang disediakan oleh pihak kami lah. Selain daripada itu, kami juga membukakan taklimat ini kepada orang ramai melalui sesi taklimat atas talian Zoom lah. Dan juga mereka yang berminat akan diundang kembali ke IHS, Institut Sains Kesihatan, untuk mengikuti sesi praktikal ini. Tambahan lagi, kami akan mengadakan satu acara sempena Hari Jantung Sedunia. Dengan acara ini merupakan satu hasil kerjasama antara Your Heart Matters dan juga Gleneagles JPMC, di mana kami akan mengadakan satu health screening dan juga demonstrasi CPR dan juga beberapa pameran. Acara ini akan diadakan pada 1 Oktober nanti. 9 ke 11 pagi di IHS. Baik, di sebelah pagi ya. Baik, kembali bersama dengan Nabila. Kita ingin mengetahui mengapa memilih topik jantung terhenti mengejut ini sebagai fokus projek kita semua. Ianya bermula setelah saya menjalankan kajian mengenai jantung terhenti mengejut yang merangkumi mangsa-mangsa yang mengalami jantung terhenti mengejut pada tahun 2017 hingga 2019. Di dalam kajian tersebut kami mendapati bahawa peratus kadar orang yang hidup selepas mengalami jantung terhenti mengejut di luar hospital ia sangat membimbangkan dan amat menyedihkan. Dan di kalangan kes-kes satu jiwa kami mendapati bahawa ramai yang tidak tahu apa dia jantung terhenti mengejut dan apa simptom-simptomnya. Dan ramai juga yang tidak tahu apa yang patut dan harus dibuat untuk menyelamatkan mangsa. Untuk pengetahuan bis kita dan para penonton lah, jantung terhenti mengejut boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Seperti orang yang tani nak kenal, orang yang tersayang atau ketani sendiri. Dalam situasi ini, orang ramai boleh dapat membantu menyelamatkan mangsa.
kami berharap dengan adanya projek ini ia boleh memberi manfaat kepada orang ramai dan ia dapat membuahkan hasil, kerana bis kita lah yang dapat membuat perubahan dan bis kita lah yang dapat menyelamatkan nyawa. Ya, bila kita imbas kembali ada beberapa kejadian yang berlaku terutama sekali di kebelakangan beberapa bulan terdekat ini berlaku, ada yang sedang bereksersis lah ya ataupun berada dan menjadi mangsa mati mengejut. Tapi bagi kita belum tidak pasti apa punca-punca kejadian tersebut. Tapi mungkin ini adalah antaranya. Baik, untuk itu kita ingin mengetahui lagi. Silakan Dato'. Ya. Tadi Nabilah ya mengatakan memilih topik jantung terhenti mengejut ini sebagai fokus projek BIS kita. Jadi mungkin Dibah boleh menjelaskan secara terperinci dengan projek yang dilakukan ataupun topik yang yang dimaksudkan di sini jantung terhenti mengejut ini. Silakan. Okey, sebelum saya membincangkan mengenai jantung terhenti mengejut ni, mesti kita ni tahu apa jantung ni ya. Jantung kita ni berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan kita ni, dan di dalam darah itu ada oksigen dan nutrien yang sangat penting untuk fungsi organ-organ kita ni. Dan juga jantung tania ni ada dua sistem elektrikal dan juga sistem saluran darah. Dan sistem elektrikal ini adalah sangat penting untuk mengekalkan irama jantung yang normal. Di dalam kes jantung terhenti mengejut, ada masalah dalam sistem elektrikal ini dan ia menyebabkan degupan jantung itu tidak normal, dan juga ia menyebabkan ada kekurangan dalam bekalan darah ke organ-organ kita ni, dan ia dapat menyebabkan kerosakan organ seperti kerosakan kekal dalam otak dan juga menyebabkan kematian. Jadi ia adalah sangat penting untuk orang ramai mengetahui mengenai jantung terhenti mengejut ini. Ya. Dan kita yakin ramai penonton kita di luar sana ingin mengetahui apakah tanda-tanda ataupun simptom jantung terhenti ini. Mungkin Nabilah yang dapat menjelaskan pada perkara ini. Tanda-tanda jantung terhenti mengejut ia sangat mudah diingatkan. Ia ada 3 sahaja. Pertama, mangsa menunjukkan mangsa pingsan dan tidak sedarkan diri Secara tiba-tiba. Okay. Yang kedua, mangsa tidak menunjukkan tanda-tanda tindak balas, iaitu unresponsive. Unresponsive yang bermaksud mangsa itu indah bergerak, indah bercakap atau matanya indah bergerak macam berkedip lah. Ini disebabkan otak ketania itu indah ada bekalan darah yang mencukupi, jadi otak tidak akan berfungsi. Selain daripada itu, mangsa juga tidak bernafas atau menunjukkan tanda-tanda pernafasan yang tidak normal seperti tercungap-cungap, iaitu gasping. Okey, itu dia ya. Dan juga mungkin Dibah ya boleh mungkin para penonton sedikit keliru, dan juga apa yang ingin mereka tahu, adakah perbezaan antara serangan jantung dengan jantung terhenti mengejut ini? Memang ramai yang masih menyangka bahawa serangan jantung dan jantung terhenti mengejut ini merupakan sama, tapi sebenarnya berbeza. Kalau jantung terhenti mengejut, ia merupakan masalah sistem elektrikal, tetapi serangan jantung merupakan masalah saluran darah ke jantung yang tersumbat, dan juga tanda-tandanya berbeza. Seperti yang Nabilah bincangkan tadi, jantung terhenti mengejut ini tanda-tandanya tidak bertindak balas dan tidak bernafas. Tetapi mangsa serangan jantung, selalunya mereka masih bertindak balas dan masih bernafas, dan juga mempunyai tanda-tanda yang lain seperti sakit dada yang merebak ke rahang atau merebak ke bahu, dan lemah, lesu, mual dan muntah dan sebagainya. Jadi berbezalah. Selain daripada itu, apa yang patut dibuat di dalam dua situasi ini adalah berbeza juga. Kalau jantung terhenti mengejut, memang penting kita mesti menelpon ambulans dan melakukan CPR yang nanti kita demonstrasi lagi. Dan juga kalau ada AED, iaitu Automatic External Defibrillator atau Defibrillator Automatic luaran, kalau ada, gunakanlah AED itu. Dan juga kalau serangan jantung, memang penting untuk telefon ambulans dan menunggu di sisi mangsa.
Walaupun jantung terhenti mengejut dan serangan jantung ini berbeza, tetapi sebenarnya ada kaitannya. Berdasarkan kajian-kajian menunjukkan bahawa kebanyakan kes jantung terhenti mengejut ini disebabkan oleh serangan jantung. Tetapi sekiranya lah yang selalu terjadi adalah mangsa ada sakit dada atau tanda-tanda serangan jantung, dan beberapa jam atau beberapa hari kemudian mangsa ada jantung terhenti mengejut. Dan juga bukan semua kes jantung terhenti mengejut disebabkan oleh serangan jantung. Ia juga dapat disebabkan oleh penyakit yang lain seperti penyakit jantung keturunan, lemas dan alergik dan sebagainya. Jadi ada penonton kena ingatlah serangan jantung dan juga jantung berhenti mengejut memang ada perbezaan. Memang tidak samalah. Baik. Kita akan bersama Nabila. Mungkin Nabila boleh menerangkan secara terperinci, betul ya? Apakah yang patut dilakukan sekiranya terjadi jantung terhenti mengejut? Seperti mana yang saya terangkan tadi, jantung terhenti mengejut boleh berlaku di mana sahaja pada bila-bila masa. Kebanyakannya yang kita dengar, ya banyaknya masa ini berlaku ketika mendaki bukit, iaitu hiking. Sekiranya bis kita terjumpa orang itu pengsan atau tidak sadarkan diri, nada menunjukkan tanda-tanda tindak balas atau tiada pernafasan, apa yang perlu bis kita buat adalah melakukan CPR. Kerana dengan adanya CPR, ia boleh membantu menyelamatkan mangsa. Selain daripada itu juga, ia dapat mengurangkan risiko mangsa mendapat komplikasi yang teruk. Di samping itu, bis kita juga dapat meningkatkan lagi kadar peratus orang yang hidup selepas mengalami jantung terhenti mengejut. Baik, mungkin Nabila juga dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan yang Nabila kata tadi CPR tersebut. Jadi untuk pengetahuan penonton kita di luar sana, silakan. CPR bermaksud cardiopulmonary resuscitation. Cardio iaitu jantung, pulmonary iaitu paru-paru. Resuscitation atau resusitasi bermaksud menghidupkan kembali seseorang. CPR mempunyai 3 komponen iaitu CAB, C iaitu chest compressions atau tekanan dada, A airway iaitu saluran udara, B iaitu breathing atau bantuan pernafasan. Untuk sesi hari ini, segala informasi CPR yang akan diterangkan adalah berdasarkan dengan garis panduan yang ditetapkan oleh American Heart Association. Garis panduan ini adalah standard dipraktikkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Ya, dan kita yakin cara untuk mempraktikkannya ataupun cara tekanan dada tersebut pun ada cara-caranya ataupun kadar kekuatannya. Ya. Yep, Baik, betul. sekarang sedikit masa lagi kita akan ikuti demo yang akan disampaikan oleh rakan-rakannya. Jadi bagaimana? Terus saja. Ya. Bersama dengan Nabiha. Bersama Nabiha. Silakan Nabiha. Silakan Nabiha. Jadi untuk demonstrasi CPR, kami akan menggambarkan satu situasi di mana kami ternampak seseorang pingsan, okey, di tengah-tengah tempat letak kereta. Okey. Jadi pertama sekali, bis kita hendaklah lihat persekitaran bis kita untuk sebarang bahaya. Okey, utamakan keselamatan bis kita sendiri, mangsa dan orang lain sebelum melakukan sesuatu. Okey, seperti di dalam situasi ini, kami di tempat letak kereta. Jadi jika bis kita nampak ada sebuah kereta menghampiri bis kita, hentikan kereta tersebut terlebih dahulu untuk keselamatan bis kita dan juga mangsa. Okey, langkah kedua adalah untuk memeriksa tindak balas mangsa. Okay, kenapa kami hendak periksa tindak balas? Ini adalah kerana salah satu simptom jantung terhenti mengejut ialah mereka tidak menunjukkan tindak balas. Okey, kami cuba bangun ni tapi tak mahu membangun. Okey, jadi cara untuk memeriksa tindak balas adalah dengan menepuk bahu mangsa dan jerikan sesuatu seperti berikut. Ji, okey Ji. Okey, jadi mangsa tidak ada menunjukkan tindak balas. Seterusnya, minta bantuan dari orang berdekatan. Okey, jerikan tolong. Tolong. Okey. Sementara untuk menunggu bantuan tiba, periksa pernafasan mangsa melalui dengan melihat penaikan dada mangsa sekurang-kurangnya 5 saat, tetapi jangan lebih dari 10 saat seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Okey, jadi mangsa sudah tidak menunjukkan tindak balas dan mangsa tidak ada pernafasan atau ada pernafasan yang tidak normal seperti bercungap-cungap iaitu gasping dalam bahasa Inggerisnya. Ini bermaksud mangsa sedang mengalami jantung terhenti mengejut. Okey, sebaik sahaja bantuan tiba, arahkan seseorang untuk menelepon ambulans iaitu 991. Bukan 911 tetapi 991. Dan juga untuk mengambil AED. Selepas itu, segeralah lakukan tekanan dada. Di mana untuk membuat tekanan dada, mangsa hendaklah bertempat di tempat yang rata dan keras. Okay, jadi Azimah akan menunjukkan tata cara membuat tekanan dada. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk melakukan tekanan dada atau chest compression. Tekanan dada adalah sangat penting kerana tangan kita inilah yang akan menjadi jantung mangsa. Kamilah yang akan secara manual mengepam darah ke seluruh badan mangsa. Untuk tekanan dada, kami akan menggunakan di bawah tapak tangan di sini. Kemudian, kami letak tangan di tengah tulang di tengah-tengah dada seperti berikut. Kemudian kami taruh tangan lagi satu di atas tangan dan kemudian dilipat. Ini untuk memastikan tidak bergerak. Selepas itu kami menolak dengan menggunakan barat badan kami seperti berikut. Okey, lakukan 30 tekanan dada dalam masa 15 ke 18 saat. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk melakukan bantuan pernafasan. Kami akan menggunakan pocket mask yang tersedia dalam kit kecemasan. Bantuan pernafasan adalah sangat penting kerana ianya akan membekalkan oksigen kepada mangsa, seluruh badan mangsa. Okey, dengan menggunakan batang hidung sebagai panduan, letak pocket mask ke wajah mangsa seperti berikut. Kemudian, pegang pocket mask dengan bentuk C dan tekan mask ke wajah mangsa. Ini untuk memastikan supaya tidak ada udara akan terkeluar. Kemudian, cubit bahagian tulang rahang mangsa dan languikan mangsa. Ini untuk membuka saluran pernafasan. Kemudian, lakukan 2 bantuan pernafasan seperti berikut. Okey. Bantuan pernafasan ini boleh dibuat apabila kita kenal mangsa, tetapi jika dalam pandemik sekarang ianya tidak disarankan. Jadi, jika kita tahu mangsa dan yakin melakukannya, kita boleh melakukan bantuan pernafasan. Tetapi jika kita tidak, kita hanya terus melakukan tekanan dada sahaja. Okey. Kemudian ulangi 30 tekanan dada dan 2 bantuan pernafasan sehingga AED atau ambulans tiba. Amir akan menunjukkan tata cara untuk melakukan AED. Langkah seterusnya ialah menggunakan AED iaitu Automated External Defibrillator ataupun defibrillator automatik luaran dalam bahasa Melayunya. AED ini mempunyai banyak jenis tetapi fungsinya adalah semua sama, hanya arahannya berbeza sedikit. Fungsi AED ini ialah ianya akan memeriksa irama jantung mangsa dan jika ianya tidak normal, mesin AED ini akan memberikan arahan untuk memberikan kejutan elektrik kepada mangsa untuk cuba mengembalikan irama jantung mangsa kembali normal. Jika kita diberikan AED, langkah pertama yang kita patut lakukan ialah menghidupkan AED ini terlebih dahulu kerana ianya akan memberikan arahan untuk apa yang patut dilakukan. Mesin AED ini akan berbunyi. Mesin AED ini akan berbunyi dan kebanyakan mesin AED yang tersedia di tempat awam adalah dalam bahasa Inggeris. Ianya juga penting untuk kita melakukan tekanan dada semasa menggunakan AED untuk mengurangkan gangguan
kecuali jika mesin AED ini memberi arahan untuk jangan menyentuh mangsa. Okay. So, langkah pertama jika kita mendapati AED ialah menghidupkan AED ini terlebih dahulu dan ikuti arahan yang diberikan. Apply pads to patient's bare chest. Ikuti arahan AED dan pasang pad kepada dada mangsa mengikut gambar yang tertera di atas pad tersebut. Bagi pad ini, ianya dipasang di bawah bahu kanan mangsa. Dan untuk pad ini, ianya dipasang di bawah dada kiri mangsa. Kemudian, sambungkan wayar AED kepada AED tersebut dan sambung membuat tekanan dada sehingga AED memberi arahan untuk jangan menyentuh mangsa. Clear. Lihat sekeliling mangsa dan pastikan tidak ada orang menyentuh mangsa. Sambung membuat tekanan dada sehingga AED memberikan arahan untuk jangan menyentuh mangsa. Everyone clear. Lihat sekeliling mangsa dan pastikan tidak ada orang menyentuh mangsa sebelum menekan butang yang berlampu untuk memberikan kejutan elektrik kepada mangsa. Shock delivered. Begin CPR. Sambung membuat tekanan dada mengikut bunyi beep daripada AED kerana ianya memberikan irama yang betul untuk membuat tekanan dada. Sambung membuat tekanan dada mengikut urutan 30 tekanan dada kedua bantuan pernafasan sehingga ambulans sampai. Mesin AED ini juga akan memeriksa irama jantung mangsa setiap 2 minit dan jika ianya masih tidak normal, ianya akan memberikan arahan lagi sekali untuk memberikan kejutan elektrik kepada mangsa. Dan untuk pengetahuan bis kita, mesin AED ini sekarang dapat dijumpai di banyak tempat-tempat awam. Okey. Jadi kami akan mengulang balik tata cara CPR, tetapi pada kali ini kami akan lakonkan seperti senario yang sebenar. Okey. Jadi bis kita sekiranya lah, bis kita ternampak ada orang pingsan. Okey, jadi mula-mula bis kita hendaklah periksa persekitaran bis kita untuk sebarang bahaya seperti berikut. Dan selepas itu, periksa tindak balas mangsa. Pakcik, kita okey, pakcik? Okey, mintalah bantuan dari orang yang berdekatan. Tolong. Okey, sementara untuk bantuan tiba, periksa pernafasan mangsa sekurang-kurangnya 5 saat tetapi jangan lebih dari 10 saat. 6, 7, 8. Sebaik sahaja bantuan tiba, arahkan seseorang untuk menelepon ambulans iaitu 991 dan untuk mengambil AED. Telefon 991 dan ambilkan AED. Segeralah buat tekanan dada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lakukan 2 bantuan pernafasan selepas melakukan 2 tekanan dada jika bis kita yakin untuk melakukannya. Ulangi urutan 30 tekanan dada, kedua bantuan pernafasan sehingga AED atau ambulans tiba. Okey. Jika terdapat AED dan bis kita tahu macam mana untuk menggunakannya, gunakanlah AED. 30. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Ikuti arahan AED. Apply pads. Plug in connector. Analyzing heart rhythm. 16, 17, 18, 19. Do not touch the patient. Shock advised. Membuat tekanan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stay clear of the Clear. patient. Deliver shock now. Everyone clear. Press the orange button now. Shock delivered. Begin CPR. Sambung buat tekanan dada. Okey, seperti yang kami lihat di sini, tekanan dada dan bantuan pernafasan sedang dilakukan
sambil menggunakan AED. Okey, bis kita hendaklah buat seperti berikut sehingga ambulans dan paramedik tiba. Okay, jadi inilah caranya kami boleh menyelamatkan nyawa orang yang mengalami jantung terhenti mengejut. Itu dia yang dapat kita saksikan ya. Cara ataupun demo sekiranya ada di antaranya jantung terhenti. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Nabiha, Amal dan juga Muhammad Amirul Salman, betul ya. Terima kasih di atas tunjuk cara tadi. Kelihatannya agak sukar tapi perlu ada latihan ataupun praktis ya. Betul. Nanti atau ingin bertanya sesuatu pada doktor? Ya. Jadi mungkin doktor boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan demo tersebut. Okey. So ini adalah satu demo yang penting oleh kerana orang ramai boleh membantu mangsa-mangsa yang mengalami jantung terhenti mengejut. Seperti yang Dayang Nabila sudah terangkan, kebanyakan kematian oleh masalah ini berlaku kerana ada masalah jantung coronary, iaitu masalah urat jantung yang tersumbat atau sempit. So pasal simptom gejala-gejala yang pertama masalah ini banyak kali kami lihat orang yang pengsan dan mengalami masalah ini, dan iaitu so ini penting untuk orang ramai kalau ada macam dilatih untuk bagi CPR ini untuk meningkatkan peluang mangsa-mangsa ini untuk hidup semula lagi. Dan kalau berjaya, patutnya pesakit ini terus dihantar ke hospital untuk buat rawatan lanjutan. Kalau pesakit ini mengalami serangan jantung, ada rawatan-rawatan yang khas yang kami boleh bagi seperti ubat dan angioplasti, iaitu bertembak seperti orang di sini cakap, atau pembedahan untuk pintasan urat yang tersumbat. Itu yang penting yang boleh menyelamatkan nyawa dan jadi pesakit boleh hidup semula lagi. Alhamdulillah, dengan adanya penerangan sebentar tadi ya, dalam kita membawakan satu wawancara kita yang sangat memberikan manfaat kepada kita bersama, iaitu sempena sambutan Hari Jantung Sedunia, kesedaran mengenai jantung terhenti mengejut dan CPR. Bukan saja wawancara kita bawakan, tapi tunjuk cara macam mana bila adanya orang jantungnya berhenti secara tiba-tiba, kemudian macam mana pertolongan secara CPR. Jadi mungkin ada kesempatan dan ini boleh mengetahui di mana tempat untuk belajar lah sebenarnya untuk mengetahui. Baik. Kalau boleh, Dayang Nabila boleh terangkan di mana orang ramai boleh mendapat latihan ini. Orang ramai boleh mendapat latihan kursus di Institut Sains Kesihatan, kerana Institut Sains Kesihatan ada menawarkan sesi praktikal dan teori. Ia dijalankan seharian dan peserta akan mendapat sijil dan certification card lah untuk akan diberikan ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada tetamu kita semua. Kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Sofyan bin Datuk Paduka Dr. Haji Johar selaku pakar kardiologi, selaku Presiden Persatuan Jantung Brunei Darussalam, juga kepada Dayang Nabila Fazilah binti Haji Johani, Adiba Syahmina binti Muhammad Amin, dan kita bersama Siti Nabiha sebentar tadi, Amal Azimah dan juga Muhammad Amir. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan. Assalamualaikum untuk semua.